Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, laungan meriah menunjukkan taat dan setia kepada institusi raja jelas kedengaran daripada 1,500 penduduk setempat yang membanjiri kawasan sekitar Dewan Kampung Pangkalan Lutong Miri pada Sabtu bagi menyambut rombongan kembara Kenali Borneo Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah serta paduka anaknya Tengku Asnal Ibrahim Alam Shah sekitar jam 5.10 petang telah disambut bersama oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin dan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat dengan diiringi persembahan silat dan hadrah. Al-Sultan Abdullah kemudiannya menyempurnakan simbolik menandatangani plak sebelum Seri Paduka Baginda berdua serta Tunku Asnal Ibrahim turut berkenan mengambil gambar bersama Barisan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Pangkalan Lutong. Dalam pada itu, Ketua Kaum Kampung Pangkalan Lutong, Alimat berkesempatan mempersembahkan cenderamata kepada Seri Paduka Baginda berdua sebagai tanda penghargaan atas kesudian mencemaduli ke kampung tersebut. Selepas itu, Yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri berkenan mencemaduli ke majlis santapan di mana Seri Paduka Baginda berdua dihidangkan dengan pelbagai sajian tempatan sambil dihiburkan dengan persembahan daripada Persatuan Jati Mariek Miri. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut berkenan meluangkan masa menyaksikan aktiviti berlumba perahu di sekitar tembigan Kampung Pangkalan Lutong dan beramah mesra bersama penduduk setempat. Turut hadir Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta isteri Datin Seri Zuraini Abdul Jabbar, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Residen Bahagian Miri Jamali Busri, Pegawai Daerah Miri Siti Rohani Yusof serta div-div kehormat yang lain. Laporan seterusnya, para graduan digesa untuk memanfaatkan potensi teknologi digital serta menjeburkan diri dalam bidang perniagaan dan keusahawanan seiring dengan ilmu maupun kemahiran yang diperoleh semasa pengajian. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Gambas berkata, langkah ini akan memberikan sumbangan yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan mampan. Tuan-tuan dan puan-puan, usaha ini secara tidak langsung mampu melahirkan graduan yang kreatif, berinovatif dan berdaya usaha atau enterprising dalam menyumbang dan merangsang kepada kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang mampan bagi negeri Sarawak. Tambah pula, pendekatan dan dasar ekonomi digital Sarawak tidak hanya tertumpu kawasan di bandar. Sebaliknya, pelbagai usaha juga telah dijalankan untuk mengembangkan kemudahan ini kepada kawasan luar bandar bagi memastikan tidak ada yang akan ketinggalan. Dengan adanya ekonomi digital ini, graduan yang tinggal di luar bandar bukan sekadar menggunakan telefon pintar untuk memasarkan atau mempromosikan produk, tetapi mampu membuat transaksi keuangan, mengambil serta merekod pesanan, blok rantaian dan sebagainya secara digital. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Convocation ke-7 Politeknik Metro Betong Sarawak PMBS bertempat di Dewan Suara Sri Aman pada Sabtu. Istiadat Convocation ini meraihkan 79 graduan yang menamatkan pengajian pada sesi 1 2022-2023 dan sesi 2 2021-2022. Manakala sidang yang berikutnya didedikasikan khas untuk para graduan yang telah menamatkan pengajian pada sesi Disember 2018, Januari dan Disember 2019 serta sesi Jun 2020. Di samping itu, istiadat Convocation komemoratif pula akan dilaksanakan bagi meraihkan 222 para graduan susulan istiadat Convocation tidak dapat diadakan secara bersemuka akibat pandemik COVID-19. Dalam majlis tersebut, Dato' Ahmad Douglas turut menyampaikan anugerah pengarah serta anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum kepada 2 graduan dari jurusan Diploma Pengurusan Pelancongan yang cemerlang dalam akademiknya iaitu Elia Imelda Rocello Ajon dan saudara Firdaus Hadi Suaimi Wahab, termasuk seorang graduan dari jurusan Diploma Kewangan dan Perbankan Muhammad Daniel Ikwan Mohar.
Selanjutnya di Sebuyau, seramai 43 penduduk di Kampung Seruyuk telah menikmati bekalan elektrik dengan kos pelaksanaan berjumlah RM143,626 iaitu RM3,340 bagi sebuah rumah. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata ia telah dilaksanakan bermula dari bulan September 2022 dan telah siap sepenuhnya pada Jun 2023. Menurutnya, bagi meringankan beban masyarakat di luar bandar, Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan satu inisiatif yang dinamakan Bantuan Dana Pemohon Tambahan atau lewat alaf yang ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dan Sarawak Energy Berhad SEB sebagai agensi pelaksana bagi projek elektrik ini. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian projek alaf Kampung Seruyuk di Sebuyau pada Sabtu. Datuk Julaihi menambah sehingga suku kedua tahun 2023 sebanyak 13,699 isi rumah telah menikmati bekalan elektrik menerusi projek alaf, manakala sebanyak 5,902 isi rumah dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Jelasnya daripada jumlah tersebut, sebanyak 532 isi rumah telah mendapat kelulusan reka bentuk dan sedang menunggu ketersediaan panel kontraktor. Manakala sebanyak 615 isi rumah di peringkat muktamad reka bentuk dan sebanyak 7,579 pemohon sedang dalam kerja-kerja survey dan bakinya 6,000 isi rumah masih dalam peringkat tapisan. Beliau memberitahu sebagai usaha kerajaan meringankan beban rakyat luar bandar, pemohon di bawah sambungan skim elektrik luar bandar juga layak mendapat skim bantuan pendawayaan dalam rumah atau Assisted Wiring Scheme AWS di mana pemohon boleh membayar kos pendawaian dalaman secara ansuran selama 36 bulan melalui bil elektrik SCB. Beralih dengan paparan berikut, Kerajaan Sarawak amat menggalakkan persatuan dan badan bukan kerajaan NGO sukan tempatan menganjurkan lebih banyak acara antarabangsa di negeri ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu berkata ia adalah untuk meningkatkan agenda pembangunan dalam meningkatkan taraf sukan tempatan. As you can see, Sarawak is the largest region in Malaysia, but we are, however, facing the challenges in terms of geographical distance from other states in the peninsula. Thus, we also face the predicament of winning talented sportsmen and sportswomen to come over here for competition. Likewise, our pool of talented young athletes are also facing similar dilemma because it is too costly for the sports association, teams and even parents to send them for competitions elsewhere, even in other states of Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutupan dan majlis penyampaian hadiah kejohanan 10 pin bowling terbuka antarabangsa Sarawak 2023 di Mega Lands, Sarawak Imat Batu Kawah Kuching pada Sabtu. Dalam hal ini, Datuk Gerald Rentap menambah, Kerajaan Sarawak sentiasa menyokong Persatuan 10 Pin Bowling Amatur Sarawak, ABAS dan rakan strategik mereka iaitu Kongres 10 Pin Bowling Malaysia, MTBC, Persekutuan Bowling Asia, ABF dan Persekutuan Bowling Antarabangsa, IBF dalam menganjurkan acara bertaraf dunia di Sarawak. Menurutnya, kerjasama sedemikian amat dialukan bagi membawa manfaat kepada masyarakat tempatan melalui aktiviti berkaitan pelancongan sukan. Sementara itu, pemain bowling daripada pasukan Sunway Mega Lands, Chia Yung Ren, dinobatkan sebagai juara pada kejohanan 10 pin bowling terbuka antarabangsa Sarawak 2023 kali ini. Beliau telah memperolehi 184 jatuhan pin, menewaskan lawannya Ahmad Azriq Izhamuddin daripada pasukan Malaysia yang memperoleh 171 jatuhan pin dalam peringkat akhir dalam perlawanan akhir kategori Men Division Last Man Standing. Kemenangan tersebut membolehkan Chia membawa pulang RM20,000 serta trofi dan telah disampaikan oleh Datuk Gerald yang mewakili Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ketika ditemui, pemain berumur 27 tahun kelahiran Kuala Lumpur itu berasa gembira dengan pengalaman dan latihan beliau selama hampir 20 tahun membuahkan hasil. Happy of course. And didn't really think too much during the final. Every ball counts, every pin counts.
ada main almost 19 years lah. I started 7. I'm now 27. Preparation wise, I did train for a bit in Samir Megalith's pyramid with the Olymp pattern. So did manage to get some right equipment for this tournament lah. Masih dengan perkongsian di Kuching, hari bersama komuniti yang dianjurkan oleh 5 kawasan perumahan iaitu Taman Yen Yen, Taman Sri Perkasa, Taman Wun, Taman Liling dan Taman Sri Matang inisiatif erat silaturahim penduduk setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, program ini merupakan program outreach terhadap masyarakat untuk memastikan silaturahim di antara masyarakat dan badan-badan di sesebuah kampung maupun taman dapat dieratkan lagi. Ini adalah salah satu program outreach. Yang pertamanya outreach Jabatan Kerajaan terhadap masyarakat dan yang keduanya untuk memastikan silaturahim di antara masyarakat dan badan-badan di satu-satu kampung ataupun taman dapat kita eratkan lagi. Jadi ini adalah salah satu contoh program-program yang kita laksanakan di kawasan N6 Tupong. Jadi pada hari ini JKKK, Taman Yen Yen, Taman Sri Perkasa dan Liling bergabung dengan badan-badan lain di taman ini untuk menganjur program yang sebegini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program Hari Komuniti 5 Perumahan di bawah kawasan Dun Tupong di Dewan Serbaguna Kelab Rekreasi Taman Yen Yen di sini pada Sabtu. Tambahnya, belia-belia di kawasan Dun Tupong juga berpeluang untuk mengisi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dan penduduk setempat turut berpeluang membuat ujian saringan kesihatan secara percuma. Jadi kita membawa bersama SPA untuk turun, kita membawa bersama Jabatan Kesihatan untuk membuat saringan percuma dan SPA, saya merasakan ini penting untuk belia-belia kita mendaftar diri mereka dalam sistem SPA 9 supaya it will match their qualification to the availability of kerja-kerja yang sepadan dengan mereka. Jadi penting untuk mereka daftar diri mereka supaya dapat memberi ruang dan peluang untuk mereka mendapat pekerjaan. Selain itu katanya, ia adalah platform yang sesuai untuk beliau menyampaikan tentang inisiatif dan hala tuju Kerajaan Sarawak kepada masyarakat. Manakala di Samarahan, sebanyak 55 ekor anjing telah disuntik dos vaksin anti-rabies pada program vaksinasi anti-rabies yang diadakan di Dewan Persatuan Masyarakat Jalan Muara Tuang pada Sabtu sebagai usaha membasmi wabak itu di Samarahan. Program ini telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Task Force Rabies bahagian Samarahan terdiri daripada Majlis Pembandaran Kota Samarahan, MPKS, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, JPVS bahagian Samarahan, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian Samarahan, Kementerian Kesihatan Awam dan Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Untuk rekod, sebanyak 40 ekor anjing disuntik vaksin dos pertama, manakala 15 ekor lagi untuk dos penggalak. Selain itu, 25 ekor anjing telah dipasang chip mikro dan 40 ekor anjing telah dipelesenkan. Pemilik anjing sekitar Samarahan tidak melepaskan peluang untuk menyertai program tersebut di mana ramai yang datang membawa haiwan peliharaan mereka berserta dengan kad pengenalan dan kad vaksinasi. Adun Sutakan Datuk Hamzah Ibrahim turut berkesempatan meninjau pelaksanaan program tersebut yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami tinggalkan anda sorotan kemeriahan sambutan ketibaan kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bersama rombongan di Pangkalan Lutong Miri pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.